Sebab tu penting yang pertama, yang mana hati yang bersih. Usahalah pada kita, macam mana dapat hati bersih? Banyaklah kalau kita nak cerita, nak capai hati bersih. Ini banyak. Duduk dalam pengajian ni pun sekurang-kurangnya untuk bersihkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama, hati yang bersih. Yang kedua, hati yang berpenyakit. Hati yang bersih ni tuan-tuan, kalau tak jaga, dia akan timbul penyakit. Dan fitrahnya memang hati kita bersih. Fitrahnya hati kita bersih tak? Bersih. Apa dalilnya? Waktu kita keluar daripada perut ibu kita masing-masing. Huwallazi yusawwirukum fi arhami kaifa yasha. La ilaha illa wal hadzul hakim. Kamilah yang menjadikan kamu dalam perut ibu kamu masing-masing, mengikut apa yang kami kehendaki. Kerana kamilah, yakni Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Waktu kita keluar daripada perut ibu kita masing-masing, kita dalam keadaan fitrah bersih. Sampailah satu masa. Masa bila? Yang disebut sebagai akhir balik. Betul? Yang disebut sebagai mumayyiz. Yang disebut sebagai mukhallah, bermulanya hukum. Waktu itu mulalah kita menanggung dosa kita sendiri. Sebelum keadaan kita akhir balik, mumayyiz ataupun mukhallah, semua dosa kita ditanggung oleh siapa? Mak ayah kita. Sebab tu fitrah hanya bersih. Sampai satu keadaan. Kalau perempuan dia cepat sikit lah. Paling awalnya 9 tahun. Paling-paling lewat pun 13. Cukup umur lah. Patutnya istilah cukup umur ni kita tak, bukan istilah sebenarnya cukup umur mumayyiz je ataupun mukhalam. Cukup umur ni mati. Faham ni? Cukup umur tu matilah. Ustaz, malam saya cukup umur. Hidup lagi kita tu. Cukup umur matilah. Patutnya cukup umur mati. Kenapa dia mati dah? Ada cukup umur dia janji dengan Allah, cukup umur mati, itu istilahnya. Tapi kita dah biasa akhir balik lah, tak apalah. Perempuan biasanya 9. Paling awal, lelaki ni 13. Tu. Tapi sampai satu masa tu, bermula pada saat tu, kita akan buat dosa. Bila kita buat dosa, satu dosa yang kita buat, dia akan jadi satu bintik hitam yang menutupi hati manusia. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, hati ni dia macam cermin. Kalau hari-hari dibersihkan, senang nak kita bersihkan? Senang. Tapi kalau hati tu setahun sekali bersihkan, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, itu baru nak semayang pun. Itu pun kalau raya rumah mak tua. Kalau raya rumah kampung sendiri, pakai tak semayang raya. Motor kita, kenderaan kita kalau sebulan sekali cuci macam mana? Dah berkelodok, dah lecah tu. Macam mana? Susah nak. Tembaknya susah dah, susah. Sebab tu kalau hari-hari bersih, dibersihkan sama dengan hati manusia. Kalau hari dibersihkan, mudah tak? Mudah. Dan kena ingat, hati yang kotor takkan dimasuki oleh satu perkara yang namanya ilmu. Ilmu takkan masuk dalam orang yang hati dia kotor. Sebab ilmu ni cahaya. Cahaya hanya akan masuk dalam orang yang hati dia bersih je. Dan hari ni Alhamdulillah tuan-tuan yang duduk dalam kuliah ni maknanya hati dia bersih. Sebab ilmu hanya masuk nur. Ilmu ni cahaya. Cahaya hanya masuk dalam hati orang yang bersih je. Yang bersih. Sebab tu penting untuk bersihkan hati. Sekarang ni hati bersih lah. Keluar sekarang wallahualam. Sebab sekarang ni kita tak diganggu oleh syaitan. Sebab dalam ni ada malaikat. Ada 70,000 malaikat. Yang ada setiap kali bila berlakunya majlis ilmu. Syaitan duduk mana? Luar tu. Dia duduk tepi-tepi, dia tengok je. Oh, warak sangat Wan Tiger je. Oh, warak je. Tunggu lepas ni Wan Tiger tak Wan Tiger. Ni Abang Long Tiger datang. Tengah ni nampak warak pun tunduk saja. Catat saja yang rakam-rakam. Balik sekarang pakai sudah. Rakam toh ke mana, tulis toh ke mana. Tengah ni sebab syaitan tak ada di luar syaitan. Tak payahlah tunggu dia tengok waktu kita semayang kan. Allahu Akbar, dia masuk sini, naik ke sini. Betul lah kata Ustaz, aku entah ke mana berjalan semayang. Tengok tak cahaya sekarang. Tu kerja dengan marah dia. Sebab cahaya nur tak akan masuk dalam orang yang hati dia kotor. Sebab tu, jaga baik-baiklah. Walaupun kita tetap akan melakukan dosa, tapi sekurang-kurangnya untuk kita berusaha mengurangi dosa-dosa kecil kita dengan Allah. Ya, dan kita tak nak kita jauh daripada dosa besar dengan Allah Subhanahu. Sebab tu yang jadi pada hati bersih dia akan naik tahap yang kedua yang namanya hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ni pernah dapat pada saya tak tahu lah pada tuan-tuan pernah dapat hati berpenyakit ni. Hati berpenyakit ni macam mana? Rajin buat, malas tinggal. Suka buat, tak suka tinggal. Pernah dapat hati tu, jangan tipu saya. Pernah dapat hati tu, takkan warak semua sini. Pernah dapat hati tu, rajin buat, tak rajin tinggal. Ada dah putih dalih. Ada tuan-tuan tengok Ramadan. Ramadan kenapa orang boleh datang? Oh, Ramadan. Ramai datang. Sebab waktu tu rajin. Habis Ramadan, dengan diri pun tak nampak. Bila datang? Ramadan tahun depan.
Betul-betul rajin lah, rajin datang. Malas tak datang, buat lah, tak datang. Suka buat, tak suka tinggal. Macam kita dulu, betul tak betul ni? Mak kita besar, semayang lah leha. Ada? Leha, tak ada nama leha sini kan? Semayang lah leha, semayang lah, dah besar dah semayang. Mak ni semayang, orang tahu dah semayang. Ada tak cakap macam tu dulu? Sekarang ni kita pula ingat kepada anak kita, betul tak betul ni? Semayang lah long, semayang dah pukul berapa dah ni, tengok TV. Kalau mak dia orang tahu dah habis cerita ni orang semayang lah. Tu hati. Dulu kita bagi kita kata pada mak kita, sekarang anak kita pula kata pada kita macam tu. Kita ingatkan dia semayang lah. Yang ni hati penyakit. Mak ni semua tak boleh orang nak tengok TV. Kejap habis cerita ni kan saya tengok, saya semayang lah. Bukan lama sejam je. Ni cerita apa ni? Anda itu takdirnya. Habis dah cerita tu. Habis dah cerita 62 episod. Ustaz tengok semua. Sebab saya tengok. 62 episod tu. Tak tinggal satu episod pun. Punya dah terpedaya dengan dunia. Kita kamu. Terpedaya saya. Setiap malam balik kuliah sampai rumah dalam pukul 11.30, 12, buka je jubah, buka TV tu, tengok tu. Walaupun cerita tu dah habis dah. Tapi sebab Astro dia ada rakam. Saya tak usah kata Astro Band, Netflix pun ada rumah saya. Netflix pun ada. Tak usah kata Astro Band, Netflix pun ada. Dia memang siap rakam. Setiap malam tengok tu. Tengok Syukri Yahya, Hana Delisha, Atikah Suhaimi, Puteri Sarah, Aida Rahim, Farin Ahmad. Tak ingat semua. Sebab saya pun artis. Tu je. Terpedaya. Jenis itulah. Mak ni tu tak boleh, ni tak boleh. Semua tak boleh. Yang ni tu tanda-tanda hati yang berpenyakit. Tanda-tanda hati berpenyakit. Bila hati berpenyakit ni kalau tak dirawat, bila tak dirawat lagi hati yang berpenyakit, dia akan naik pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ni, kalau sampai tahap ketiga ni, dia dah membahayakan manusia. Berpenyakit ni masih lagi boleh ditegur. Dia terima lagi teguran tu walaupun berpenyakit. Tapi takut naik pada tahap yang ketiga, yang namanya hati yang keras. Hati yang keras. Hati yang keras ni, tarbiyah dia beza pada hati yang berpenyakit. Hati yang keras ni, kalau cerita macam mana pun dia tak dengar. Kalau kata orang parit, tak ngombe ni, buat nohin je. Ceritalah macam mana. Dia pun tak tahu. Macam kita cakap dengan batu. Batu tu pun kalau lama dititikkan air, dia akan jadi lekuk tak? Kita ceritalah macam mana. Ya Allah, hati keras. Hati keras sebab tu orang hati yang keras ni tuan-tuan. Kalau nak tegur dia tak sama dengan orang yang hati berpenyakit. Hati keras ni orang yang dosa maksiat tu biasa pada dia. Biasa pada dia dosa maksiat tu benda yang biasa pada dia. Yang ini nak tegur dia tak boleh lembut-lembut dah. Tak lembut dulu. Kita kena tegur dia dalam bahasa yang agak kasar. Untuk apa? Untuk bagi hati dia terasa. Orang yang hati keras ni dia bukan mudah terasa. Dia susah terasa. Nak bagi terasa hati orang yang hati keras ni bukan mudah. Ya. Kena tegur tu beza sikit. Macam kita tegur anak kita yang kecil-kecil ni, waktu dia main, dia naik atas kursi, mak tegur mula-mula suara dia lain. Anak kita naik atas kursi, kita tegur, adik jangan naik atas kursi tu, jangan main nanti jatuh. Dia pun turun. Suara tu slow tak? Setengah jam lagi dia panjat meja. Tadi naik kursi, dia naik meja. Bila naik meja, mak tegur macam mana? Janganlah panjat, sekarang jatuh. Dah tinggi sikit suara mak. Tadi beza. Dia turun. Lepas dia turun setengah jam, naik almari tu. Bila naik almari nak tegur macam mana? Takkan nak tegur, turunlah adik, nanti jatuh. Tak boleh tegur. Turun! Kita kabur macam tu. Turun! Kita kabur. Tak jatuh. Dia turun. InsyaAllah dia tak naik dah. Sebab dia tahu mak dia marah. Adik kita tegur. Adik turun, nanti jatuh. Dia tidur tu atas almari tu. Sebab tu jenis orang hati keras ni kita tegur macam tu. Umur dah 60, dah 70. Takkan nak tegur Pak Long kena semayang. Pak Long dah 70. Nanti kalau Pak Long tak semayang, nanti kalau Pak Long mati, Pak Long nanti masuk api neraka. Takkan nak kabur macam tu. Dia lagi buat tak tahu kena semayang lah kita kabur. 60 dah 70 duduk kedai kopi je. Kalau mati tu kedai kopi apa? Kabur itu. Kalau pun dia kata celaka kamu, alhamdulillah. Kalau dia sebut celaka kamu, alhamdulillah. Kenapa dia sebut alhamdulillah? Sebab hati dia terasa. Bila hati dia terasa, maknanya ada lagi lah kasih sayang Allah pada dia. Ni kalau tegur dia buat tak tahu je. Umur 60, 70 dah duduk kedai kopi lagi dah. Semayang lah, duduk sini lah apa nak jari dah tua-tua ni. Celaka mu kata. Alhamdulillah sebab hati dia terasa. Tuan tengok senang nak bagi kita. Tuan terasa tak dalam kuliah ni cakap betul? Terasa tak? Terasa tak?
Kalau terasa lah, terasa dah ni. Dan itu terasa. Hati dah keras tu. Tu bezanya hati enggak. Sebab tu, macam mana nak bagi terasa? Antaranya duduk dalam kuliah tazkirah. Orang yang nak bagi hati dia lembut ni, apa yang disebut benda yang buruk dalam kuliah, itulah aku. Yang jahat tu semua aku. Yang baik tu orang lain. Kita macam mana? Yang jahat tu orang lain ke yang baik kita? Macam mana? Kita tak, kita yang baik tu kita, yang jahat tu semua orang lain. Tak, kita tukar. Macam mana? Yang jahat tu semua kita. Sebab nak bersihkan. Akulah kalau tak tu kata bodoh, akulah tu. Yang baik semua orang itu. Sebab tu kena duduk dalam kuliah tazkirah. Tuan-tuan jumpa besi besar ni. Bersih-bersih tepi rumah jumpa besi besar ni. Kalau tuan-tuan bawa masuk dalam rumah, gosok-gosok dia, bersih-bersihkan, lap dia lembut-lembut dengan tisu, dengan kain, hantar dalam bendahara. Berapa dapat? Dapatlah dalam 500 ya tak? Besar ni kan besi. Sebab apa? Sebab kita bersihkan lembut-lembut, hantar dalam bendahara, dia ambil ni timbang-timbang dalam 500 lah, 500. Tapi kalau besi yang besar ni tuan-tuan jual, tuan-tuan dapat juga, tuan-tuan tak hantar dalam bendahara, tuan-tuan hantar dekat pandai besi. Tahu pandai besi? Hantar kat pandai besi, dia buat apa mula? Dia bakar dulu. Bakar tu masuk duduk dalam kuliah lah. Dia panaskan dulu, kemudian dia katuk. Gedebuk. Kena katuk dalam kuliah. Bodoh, dah tua-tua baru. Ya Ustaz, saya lah bodoh Ustaz. Kena katuk, jadi luk 7. Buat ulu dia, buat sarung dia, jual. Berapa nilai dia? Ada tak 500? Tak ada tuan-tuan. Paling rendah 5,000. Tapi syaratnya apa? Kena katuk dulu. Tu keluar pada pintu tu jadi orang yang hebat. Nak kena katuk dah, kena gosok. Tuan-tuan nak jadi orang yang hebat, kena katuk lah. Gedebuk. Macam besi tadi, dipanaskan dalam kuliah. Ni lah dulu orang suruh belajar, tak ada. Ya Ustaz, saya. Yang itu. Sebab hati dah ada keras dah. Dah keras, hati dah keras. Nak tegur bukan mudah. Sebab tu, dalam satu hadis, saya baru daurah dalam satu kitab Syekh Nuruddin Al-Banjar Al-Maki. Dia kata dalam hadis yang pertama dalam kitab tu ada 3 kumpulan manusia yang maruahnya halal untuk kita ceritakan. Antaranya ya, ada 3 kumpulan manusia yang maruahnya halal untuk kita ceritakan. Antaranya orang yang kerap melakukan dosa maksiat. Yang tu boleh kita tegur dia. Boleh kita cerita tentang keburukan yang dia buat. Hati keras dah, hati keras. Hati keras bukan senang nak dilembutkan, melainkan dengan teguran yang mudah-mudahan teguran itu akan baik pulih hati dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut daripada hati yang keras, dia naik pada satu tahap. Ni habis tu dah. Tak ada dah. Manusia memang tak mampu dah nak buat apa, melainkan datang pertolongan daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang tutup hati manusia tu. Kita sebut hati yang mati. Daripada hati yang bersih naik pada hati yang berpenyakit, naik pada hati yang keras, akhirnya hati itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam ayat Quran Allah Taala tulis dalam surah Baqarah, selepas daripada Alif Lam Mim tu ada lebih kurang 6-7 ayat tu, buka muka surat yang sebelah tu. Ayat atas sekali bermula dengan ayat mana? Innal ladzi, tanya rumah ngaji sini nah. Rumah ngaji tanya ayat mana? Innal ladzi nakafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sambung, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum adzabun azim. Oleh kerana keingkaran kamu, maka kami tutup hati kamu, mulut kamu, mata kamu dan telinga kamu dengan penutupnya. Dan bagi kamu, kata Allah, disediakan azab yang pedih di masyarku, di alam masyarku, kata Allah. Maknanya Allah sendiri yang tutup hati manusia tu, mulut dia, mata dan telinga, daripada mendapat taufik hidayah daripada Allah. Allah tutup. Bila Allah tutup, tak ada manusia yang mampu untuk buka. Yang itu yang kita risau. Bila sampai satu tahap hati yang mati, walaupun asal di hati dia bersih, tapi kalau tak jaga, jadi penyakit, jadi keras dan mati. Dimatikan oleh Allah. Ada tak manusia yang macam tu? Ada. Antaranya, saya ambil satu contoh mudah. Antaranya apa? Qarun lanatullahi alaih. Hati keras, hati keras. Mati tu. Asalnya Qarun ni hati dia bersih. Duduk satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Susah, tapi susah tu dia terima. Qarun ni nak bandingkan kita, Qarun lagi susah. Dia hanya ada selai pakaiannya. Bila dia berpakaian, isterinya tak pakai apa-apa. Bila isterinya pula berpakaian, dia pula tak pakai apa-apa. Qarun memang susah. Miskin. Minta doa pada Nabi Musa. Jadi kaya. Bila kaya dia lupa pada Allah. Daripada hati dia bersih,
penyakit keras. Waktu hati keras tu yang datang nasihat dia Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa datang nasihatkan, wahai Qarun, ambillah sedikit daripada harta kamu ni, infaklah untuk jalan agama fi sabilillah, keluarkan zakat dan sebagainya. Qarun kata apa? Dia kata, wahai Musa, yang kerja ni aku, yang buat semua ni aku. Tak ada siapa tolong aku. Aku yang siang malam, pagi petang, sampai tak pergi kuliah pun. Ngirakan dunia ni sampai aku boleh jadi kaya. Takkan aku nak keluarkan pula harta aku untuk jalan agama Allah. Apa barang? Tapi dia tersebutlah apa barang tu. Itu saya sebut. Nah, yang nasihat dia tu bukan Haji Musa, Nabi Musa. Nabi Musa yang nasihat tu. Yang nasihatkan Qarun tu Nabi Musa, bukan Haji Musa. Tapi tak makan, tak lut. Akhirnya Allah Ta'ala matikan hati Qarun. Kemudian ditenggelamkan Qarun sama-sama dengan harta. Tenggelam tu Qarun dekat Mesir. Dengar cerita dekat Mesir lah. Ada sahabat-sahabat di Mesir, dia bagi tahu dah dijumpai dah harta Qarun di Mesir di satu laut. Dia kata kalau nak datang-datang lah boleh kita sama-sama nyelam. Saya tu Qarun. Saya kabur takut-takut nyelam tak naik-naik dah, tenggelam terus itu je. Itu maknanya ni hati orang daripada hati dia bersih, kemudian jadi hati yang berpenyakit, jadi hati yang keras, kemudian jadi hati yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang mati. Dan tanda-tanda hati yang mati itu ada beberapa perkara. Tanda-tanda hati yang mati. Apa tanda-tanda hati yang mati? Yang pertama, tanda-tanda hati yang mati, mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia langsung tak beriman, dia tolak langsung. Dia tolak tentang perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu. Yang ini hati mati terus dah mati terus. Tak beriman dengan Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran yang ada dalam agama Islam. Maknanya dia tolak semua. Dia tak yakin. Dia tak yakin. Yang datang pada kita Al-Quran dan hadis ni dia tolak. Sedangkan Nabi tinggalkan dua perkara tu. Kalau kamu ikut pada dua-dua perkaranya, kamu takkan sesat selama-lamanya. Ya? Yang mana Quran dan sunnahku. Tapi ada orang yang ditolak kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak percaya pun. Dia tak percaya pun lepas mati ni akan ada kehidupan pada kita. Dan kita percaya. Sebab tu tanda-tanda antara tanda orang beriman dengan Allah. Orang beriman ni dia percaya satu hari nanti dia akan kembali balik pada Tuhannya. Kemudian akan dipertanggungjawabkan dengan semua perkara yang dibuat dekat dunia. Yang tu tanda-tanda orang beriman. Tapi orang tak beriman ni dia kata mati-mati habis Dia tak percaya lepas mati ni akan ada satu kehidupan pada kita, dan disitulah bermulanya kehidupan yang sebenar. Selepas kita mati, kita akan dihidupkan. Selepas kita hidup tu tidak akan ada lagi kematian setelah kita dimatikan. Dunia betul mati. Habislah kita tinggalkan dunia. Tapi kita akan memulakan kehidupan kita daripada alam barzah menuju ke alam mahsyar Allah, dan akhirnya pada satu alam yang kekal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Antara alam syurga dan alam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni mereka yang menolak kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Kemudian yang ketiga, mereka yang mempersendakan hukum-hukum dan peraturan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mempersendakan hukum dan peraturan agama Allah. Hidup ni dia ada peraturan, dan undang-undang kita Islam. Quran tu undang-undang kita, panduan kita. Kita minta pada Allah, dan Allah Taala datangkan pada kita Quran. Tiba-tiba kita tolak Quran. Tiba-tiba kita tolak Quran, tak nak berhukum dengan Quran, hukum yang ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Mempersendakan pula agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Allah kita persendakan, sunnah Nabi pun kita persendakan. Ayat Allah ni tak usah kata satu ayat. Quran ni tak usah kata satu huruf je. Satu huruf je kita tak setuju, habis rosak iman. Satu huruf je. Patutnya dia baca alif lam mim, tapi dia baca alif lam. Kenapa tak macam mim? Malaslah, tak minat dengan mim ni. Maknanya rosak iman ni. Dia kena baca tiga. Tak usah kata tolak satu ayat. Tolak satu huruf, habis rosak imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia main-main dengan hukum agama Allah. Mempersendakan pula sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa dia simpan janggut panjang-panjang dan macam kambing. Dia kata orang Arab dulu, Nabi dulu simpan janggut sebab dia kata sebab Nabi tak ada pisau cukur. Kita kabur orang yang boleh unta pun boleh. Zaman tu tak kalah nak motong janggut pun tak boleh. Dan kali mengaji bodoh dia kabur. Bukan suruh main latok-latok gedebuk-gedebuk. Bukan suruh main latok-latok, suruh mengaji. Tak kalah nak potong janggut tak boleh. Sedangkan nyembelih unta pun boleh. Akal janggut tak boleh potong. Sebab ada sunnahnya simpan janggut. Sampai kajian dia buat kenapa Nabi simpan janggut.
Kenapa Nabi simpan janggut? Sebab orang yang ada janggut ni dia ada satu urat yang menyambung pada jantung. Sebab orang yang simpan janggut risiko untuk dia kena serangan jantung lebih rendah daripada orang yang tak ada janggut. Sebab tu simpan janggut. Tengok Cik Abu kita janggut panjang. Alhamdulillah. Yang itu sains buat kajian kenapa Nabi simpan janggut. Sebab tu. Sebab bila dia ada satu urat yang menyambung kepada jantung. Mana orang yang lagi panjang janggutnya risiko untuk kena serangan jantung lebih rendah. Bukan. Tak kena lebih rendah berbanding dengan orang yang tak ada janggut tu. Muslimat pula marah. Habis kami mana ada janggut. Muslimat marah. Habis kami kena serangan jantung lah. Mana saya tahu. Tanya Nabi lah pada. Jangan marah tu. You tak yang khabar tadi. Yang ada janggut lelaki. Habis tak kami tak ada janggut ni macam mana. Tuan-tuan tengok. Nabi macam mana. Islam tu hebatnya ni. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi perempuan yang ada janggut. Nabi kata. Wanita, isteri yang memang tak ada janggut, maka belailah janggut suaminya. Isteri yang suka main janggut suaminya, dia juga akan risiko untuk dia kena serangan sakit jantung lebih rendah daripada isteri yang tak suka main janggut suami. Lepas ni main janggut suami. Balik kan, bang, nak main janggut bang? Main janggut suami. Tu kasih sayang nampak. Tu kasih sayang nak. Tu tengok Nabi buat tu. Tuan-tuan, kalaulah isteri kita ada janggut, anda dah main janggut kita. Main dia janggut sendiri. Orang pun ada janggut. Dia tak akan main dia janggut kita. Tu kasih sayang. Tu kasih sayang. Nah. Sambil dia tengok TV, bang nak main janggut bang. Dia main janggut kita. Tu kasih sayang nak. Kasih sayang. Mana lagi tua lagi kuat kasih sayang. Kita tak lagi tua. Pakai sudah dulu masa muda-muda dulu. Jangan nak tidur pun kena tengok dulu. Ling-ling. Boleh tak kalau sebelum you tidur you tengok wajah I tak boleh tidur kalau tak tengok wajah you. Tengok mata pejui. Mata bentang mata. Kemudian sambil tengok main kelopak mata. Gedik. Sampai dua-dua tu tertidur. Terlelap. Dulu. Sekarang ada. Sekarang yang boleh tak kalau you tidur you hadap muka you belah sana. I tak boleh tidur kalau tengok wajah you. Itulah sekarang. Tapi bukan tuan-tuan. Ini cerita di Mexico. You boleh tak tidur kalau tengok macam mana nak tidur ada timun dua sini. Lekuk putih. Itu sebab tu janggut. Sebab tu kalau tak nak buat tak apa. Kalau tuan-tuan tak nak buat sunnah Nabi tak apa. Tapi jangan mempersendakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu je. Tak nak buat tak apa. Tak nak buat tak apa. Itu hak masing-masing. Tapi jangan persendakan sunnah. Sebab setiap sunnah yang Nabi buat tu dia ada hikmah, ada barakah. Yang ni orang yang mempersendakan hukum agama Allah dan menghina sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Tanda-tanda hati mati mereka yang seronok dalam melakukan dosa dan maksiat. Dia rasa seronok buat dosa, buat maksiat. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau orang yang buat dosa maksiat tu, kita boleh cerita dah. Boleh cerita tentang kejahatan, kefasikan yang dia buat. Betul boleh cerita? Cerita. Zaman kita ni, orang buat dosa, dia dah tak ada rasa malu dah. Tak ada rasa malu. Zaman dulu bukan tak ada dosa, ada. Setiap zaman ada dosa. Sampailah kiamat, tetap akan ada dosa manusia. Tapi bezanya dulu, kalau nak main judi pun, kalau nak minum arak pun, dia nyorok-nyorok. Sorok-sorok. Kalau di kampung saya tu, kalau nak tangkap orang tengok orang main judi tu, dalam kampung Medokoyan tu, main judi. Cari rumah yang tersorok tu main judi. Kalau nak ngisap ganjur, minum minuman keras, tu celah gunung tu. Ada tak? Ada. Tapi waktu tu dia ada lagi rasa malu. Walaupun dia tak ada rasa malu dengan Allah, tapi dia adalah rasa malu dengan manusia. Kita zaman kita ni rasa malu dengan Allah pun tak ada. Rasa malu dengan manusia pun tak ada. Malu ni kena ingat satu benda. Malu ni di antara 10 mutiara yang Nabi tinggalkan pada kita setelah Nabi wafat. Tapi mutiara tu akan ditarik balik oleh Allah satu persatu. Ada 10 mutiara yang Nabi tinggalkan pada kita. Sebelum Nabi wafat, Nabi pernah tanya Jibril AS. Wahai Jibril, apakah kamu akan tetap turun ke dunia setelah aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Jibril, ya Rasulullah, aku akan tetap turun ke dunia. Walaupun tak ada wahyu dah. Walaupun wahyu tak ada. Apa tugas kamu? Allah akan perintahkan aku untuk tarik kembali 10 mutiara yang kau tinggalkan bagi umatmu. Satu persatu. Dan memang antara 10 mutiara tu, Allah Ta'ala dah tarik satu persatu. Antaranya, yang Allah Ta'ala tarik adalah rasa malu di kalangan manusia. Betul? Hari ni orang, dia tak ada rasa apa dah dengan dosa. Dia boleh buat dalam TikTok dia. Betul? Tuan-tuan yang hanya tengok TikTok tu. Tengok. Dia pakai baju dalam keseluruh dalam je. Apa kena dia berniaga. Dia berniaga apa kena benda dengan pakaian dia. Bila orang tegur dia marah tak? Bila kita tegur dia, oh lo itu untuk dia marah kita banyak dah. Sedangkan yang dia buat tu salah. Maksiat.
Bila dia buat maksiat, kita tegur sebab kita takut dosa maksiat ni akan menyebabkan turunnya bala, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegur dia dengan harapan untuk dia berubah. Dia marah balik kita. Pada dia benda tu biasa. Orang dia biasa dengan dosa, dengan maksiat ni, tu tanda-tanda hati mati dah. Dia tak ada rasa apa pun. Betul, kalaupun kamu tak ada rasa malu dengan Allah, biarlah ada rasa malu dengan manusia. Sebab hari ni jahat yang kita buat tak usah cerita lah. Tak usah cerita. Tak usah tunjuk pada orang. Kalaupun memang pernah kita buat jahat, tak usah cerita lah. Dulu kita pernah buat jahat, tapi jangan dibanggakan dengan kejahatan yang kita buat. Patutnya kita menyesal dengan Allah. Jangan bangga-bangga, saya ustaz kalau dulu ustaz, kalau setakat sebotol minum tak main lah. Kurang-kurang 3 botol ustaz, barulah betul. Dia bangga. Tak payah cerita lah, itu zaman lama kita, zaman lama. Tak? Yang itu masa lalu kita dengan Allah. Setiap manusia dia ada masa lalu kita dengan Allah. Baik buruk itu hak kita dengan Allah. Tapi tak usah ceritakan pada orang. Tambah-tambah zaman kita ni, ya, dosa dilakukan secara terang-terangan. Dia tak ada rasa apa. Itu tanda-tanda hati mati yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Seronok, sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Yang kelima, sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Ni zaman kita ni. Dia tak senang hati tengok orang. Ada je yang dia tak puas hati tu. Sampai orang zikir, sampai orang selawat, sebut nama Nabi pun dia kata salah. Tu zaman kita pelik. Kan ada seorang dua ustaz yang bila dia kuliah, dia mudah sebut nama Nabi tak? Dia selawat. Tengah-tengah kuliah, Allahumma salli ala Muhammad. Sambung balik kuliah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang itu kelebihan dia. Tuan-tuan, bukan senang nak selawat ni. Bukan senang nak selawat. Betul? Saya tanya tuan-tuan, sehari berapa kali tuan-tuan selawat? Jangan tipu saya. Sehari berapa kali kita selawat? Bukan mudah. Walaupun kita tahu kelebihan selawat tu. Yang ini orang yang mulut dia sentiasa basah dengan selawat. Cakap je sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kelebihan dia. Tiba-tiba ada orang yang tak puas hati pula kata, apalah selawat. Sahabat pun tak pernah buat macam tu. Takkan nak lebih warak pada sahabat. Memanglah kalau sahabat tak buat, takkan kita tak boleh buat. Sedangkan selawat je. Dan Allah tak pernah letak dalam Quran. Dan Nabi tak pernah sebutlah hadis pun selawat ni ada waktunya. Ada tak? Ada pun. Tak ada, belum lagi kita jumpa ayat Quran yang kata Allah, hendaklah kamu selawat hanya pada malam hari je, 1/3 malam. Tak ada pun. Cuma yang kelebihan selawat ni ada bila? Kelebihan selawat ni waktu semalam, hari Jumaat. Kelebihan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku dan para malaikat aku berselawat. Sebab tu hari Jumaat lebihkan sikit, itu je. Hari Jumaat lebihkan sikit. Lebihkan sikit apa? Lebihkan sikit selawat tu. Kalau biasa kita selawat 100 kali hari biasa, hari Jumaat gandakan jadi 200. Alhamdulillah. Sebab mulut kita kan selalu selawat pun, tunggu pada hari Jumaat pun. Kalau pun kita selawat sehari tu je, waktu kita sama ada pagi ataupun malam, itu je. Tapi dia ni setiap kali bercakap je, Allahumma salli ala Muhammad. Apa masalah? Kalau kamu tak nak selawat, udah, janganlah marah-marah dia pula. Ni sebab sakit hati pada kita tu, sakit hati. Tu tanda-tanda hati mati tu. Dia kata itu kenapa tu, itu tuan guru dia Ibrahim Pendik. Dia kata tuan gurunya Ibrahim Pendik. Kenapa Ibrahim Pendik? Tu dalam cerita labu-labi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia betul lah gurunya Ibrahim Pendik. Kita katuk je kepala dia. Geram. Saya pun geram. Enggak ada ke dia katanya. Yang jenis itu. Dia tak senang. Ya? Dia sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Apa masalahnya? Kita tuan-tuan kalau orang bahagia, kita doa je pada Allah. Mudah-mudahan bahagia tu kekal pada dia. Tak? Kita pun bila orang ucap tahniah lah dapat kereta baru. Alhamdulillah rezeki Allah. Ini jangan tahniah kata memang lah bukan macam kamu. Aku rajin kerja bukan macam kamu. Malas kerja sebab tu. Jangan macam itu. Bila orang dapat kereta gitu, ucap tahniah lah dapat kereta baru. Alhamdulillah. Macam itulah. Ini tahniah dapat. Memanglah nak agakkan kamu hidup lah. Boleh lah pinjam ni. Ni nampak nak pinjam aku pun susah jangan macam tu. Ni sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Itu tanda-tanda hati mati tak? Tanda-tanda hati mati. Lagi yang mana? Lagi yang keenam. Yang keenam, seronok melihat orang lain menderita. Seronok melihat orang lain menderita. Sebab macam-macam kita buat lah zaman kita ni. Menjatuhkan orang dengan macam-macam fitnah macam itu. Kerja kita lah. Kerja manusia hari ni. Saya tak kata salah. Saya tak salah kalau nak cerita tentang keburukan orang lain. Tapi ada keharusannya. Kalau salah yang dibuat tu boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Tu boleh cerita. Itu tak ada masalah.
Macam saya cerita tadi ada tiga perkara, tiga golongan yang maruahnya halal untuk kamu ceritakan. Yang pertama, orang yang fasik yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, itu boleh cerita. Yang kedua, pemimpin yang zalim, boleh cerita tentang kezaliman yang dia buat. Betul? Dia zalim, kita boleh cerita. Sebab tu cerita Anwar Sadat ni tahu sampai satu dunia, walaupun dia dah mati dah, Anwar Sadat tu. Tapi sebab dia pernah jadi pemimpin pemerintah yang zalim pada rakyat dia di Mesir. Anwar Sadat ni salah seorang pemimpin Mesir yang zalim pada hamba rakyat. Tapi yang peliknya, dia hafal Quran 30 juzuk. Itu yang peliknya, dia hafal Quran 30 juzuk. Tapi dia jadi pemimpin Mesir. Tapi dia zalim. Dan memang dibukukan cerita dia, riwayat hidup di antara pemimpin yang zalim. Juga pernah diangkat sebagai pemimpin yang zalim seorang manusia namanya Adolf Hitler. Juga pernah diangkat dia sebagai seorang pemimpin yang zalim. Sebab dia pernah bunuh Yahudi. Ya, dia buat pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. Sebab tu orang kata dia kejam, zalim dalam pemerintahannya. Tapi kalau tuan-tuan pernah baca buku Adolf Hitler ni, di hujung buku tu dia tulis apa? Dia tinggalkan satu pesan. Dia kata, biarlah manusia kata aku jahat. Tapi satu hari nanti kamu akan tahu kenapa aku tak bunuh semua Yahudi ni. Aku tinggalkan sikit pada Yahudi ni yang lari ke utara Amerika, ke Kanada dan sebagainya sebelum menjelajah pada satu dunia ni. Aku tinggalkan sikit pokok Yahudi ni. Aku boleh bunuh semua tapi aku tak nak bunuh semua. Aku bunuh sikit je. Aku tinggalkan sedikit. Sebab apa? Sebab aku nak tunjukkan pada manusia yang akan datang ni betapa jahatnya satu bangsa yang namanya Yahudi. Dan hari ni orang percaya. Kita Islam memang percaya dah. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala dah rakam dah tentang Yahudi ni. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bangsa Yahudi ni takkan reda dengan umat Islam ni sampai kiamat, sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Bukan masuk agama dia tau. Dia tak suruh pun kita masuk agama dia, hanya ikut cara hidup dia je. Mana kita kalah lah. Sebab tu Nabi tinggalkan satu hadis, barang siapa yang ikut satu cara corak hidup satu-satu kaum itu, maka dia adalah kaum itu. Dia adalah kaum itu. Kita zaman kita ni lah, ikut je semua. Sedangkan semak dulu, benda yang baru datang pada kita semak dulu. Sebab tu sekarang baru orang tahu kenapa Hitler dia tak bunuh semua Yahudi. Sebab dia tinggalkan sebahagian tu, nak tunjukkan pada kamu satu bangsa yang paling jahat dalam dunia adalah Yahudi. Dia bukan baca Quran, sebab dia bukan Islam pun, tapi dia cerita dalam bukunya. Maknanya itu pernah diangkat di antara juga pemimpin yang zalim. Boleh tak cerita tentang kejahatan yang dia buat pemimpin zalim? Boleh. Yang kedua. Kemudian yang tiga, siapa lagi yang halal maruahnya pada kita? Orang yang suka menceritakan benda-benda yang bid'ah ni. Masih lagi bergaduh tentang benda-benda yang bid'ah ni lah. Masih lagi bergaduh tentang benda-benda. Yang ini boleh sebar-sebarkan. Betul, sekarang ni dah timbul balik dah dalam TikTok dan sebagainya. Ya, puak-puak ni naik dah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham, tak usah tengok. Swipe je tu. Terus tak usah tengoknya. Tarik je kat atas tu, tengok yang lain pula. Kalau benda-benda itu, takut kita esok yang terpedaya kongsi macam tu lah. Pagi tadi ada satu kuliah dua, saya ada satu muslimat dia tanya macam tu, Ustaz, boleh ke tahlil ni? Nabi tak buat pun tahlil. Dia dah terikut. Mana ada Nabi-Nabi buat tahlil tu? Tak ada pun. Yang kita buat tahlil tu muslimat tu. Saya kata mana puan tahu? Saya tengok telefon. Dia kata tengok dalam TikTok. Dia kata, saya kata tak apalah. Saya kata saya tak kata tahlil tu wajib bu tau. Saya tak kata tahlil tu wajib. Tapi jangan kata tahlil tu tak boleh buat pula. Jangan kata tahlil tu tak boleh. Sebiji tahlil yang macam kita buat sekarang ni memang Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Yang macam kita buat sekarang ni memang Nabi tak buat. Tahlil yang ada pada kita sekarang ni, yang itu ulama yang buat. Tapi kalau dah semua tak boleh, tu apa beza kita dengan agama lain? Sampai baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Baca Yasin malam Jumaat semua kata bid'ah, tapi karaoke malam Jumaat tidak perlu kata bid'ah. Tu peliknya kita ni. Yang dia serang baca Yasin malam Jumaat. Mana ada, tak boleh Yasin. Karaoke tu, pergilah serang karaoke, dah tentu bid'ah dah. Ni baca Yasin malam Jumaat. Nabi tak buat. Betul, kalau Nabi tak buat, apa salahnya kita buat? Kita baca Yasin, baca Quran. Baca ayat-ayat Allah, dapat pahala. Tu daripada karaoke tu, pelik kita. Dia marah benda-benda tu. Ni bid'ah. Nabi tak buat. Kalau bid'ah dia keluar, masuk neraka. Masuk neraka tu. Kita pula yang bagi tempat tu ke neraka. Macam mana neraka tutup kita punya? Mana macam neraka? Mana takkan tahlil tak boleh, talqin tak boleh. Talqin tak boleh, talqin tak ada. Betul, talqin bukan untuk orang yang mati, talqin tu untuk orang yang hidup.
Yang mati betul dia dengar talqin tu. Sebab tu talqin ni bagilah orang yang kuat-kuat sikit baca talqin ni, yang suara dia kasar-kasar sikit. Tok Imam yang muda umur 40, 30 tu jangan cari Tok Imam yang 73 tahun bagi tahlil. Wahai sahabatku, orang yang dalam kubur tu pun kuat sikit tak dengar, kuat-kuat sikit di kubur tu. Ada dah talqin umur 73. Wahai sahabatku, hari ini terpisahlah kamu dengan dunia. Tinggallah kamu seorang diri sehinggalah dibangkitkan. Kita yang sebelah tu apa kali ngok. Habis je talqin tanya, ceri ada ceri-ceri. Ceri payung ada payung. Ceri payung dengan tika ada. Ambil payung katuk je kepala dia senang. Baca talqin patutnya bagi orang terasa. Tuan-tuan, saya ambil mudah macam ni. Bila orang ramai-ramai, waktu tu kesempatan kita untuk apa? Untuk sampaikan dakwah. Talqin ni dakwah sebenarnya. Majlis ilmu, talqin ni peringatan bagi yang hidup. Biasanya bila kematian, orang datang ramai mengantar jenazah sampai ke tanah kuburan tu. Waktu tu orang ramai tu bagilah tazkirah. Kita nak panggil datang masjid dekat senang, faham? Tuan-tuan ingat senang nak panggil orang datang masjid. Takkan ramai ini je. Taman-taman banyak ramai ni je. Ramai ni je. Ada lagi tak? Ada lagi. Tuan-tuan buatlah macam sampai buat rumah ngaji datang sini pun bukan ramai orang datang pun. Bukan orang sini ramai pun, tak ramai je. Ingat senang. Tuan-tuan buat ingat senang ke? Melainkan tuan-tuan tukar je. Buat apa? Buat sikit ni. Buat perubahan sikit. Mulai bulan Ogos tahun 2023 ni, mesyuarat surat telah memutuskan. Bermula pada bulan 8, siapa yang datang kuliah maghrib akan diberikan bonus RM1,000 seorang. Tuan-tuan tengok. Bukan sampai luar, sampai jalan luar tu beraturnya. Kuliah subuh pula, siapa yang datang kuliah subuh akan diberikan sekali kan, dua kali ganda RM2,000 seorang. Saya pun tinggal kuliah datang sini. Betul? Itu je. Ingat senang nak tuan-tuan ingat senang nak nimpun orang datang sudah susah. Tuan-tuan buatlah perkenalan apa pun. Betul? Kenapa melainkan tukar macam tu? Kalau RM2,000 subuh, Cik Abu pada Sungai Siput pun datang sini. RM2,000. Kita tak dapat RM2,000. Hantarlah kuliah macam mana pun. Kuliah sejam setengah tak sampai RM2,000. Tak sampai. Arti 4 lagu RM20,000. Ada seorang arti datang. Saya tak cerita. Kalau ada makan saya cerita. Tak ada tak. Saya balik. Ada seorang arti datang RM20,000 bagi 4 lagu dia nyanyi RM20,000. 4 lagu nyanyi RM20,000. Kita sejam setengah. Adalah itu 100 tu 20 tu setengah. Sejam setengah dah. 2 jam tu banyak. Arti tu soal kata RM2,000 dengan makanan hidang. Kita ayo pun tak tuang bang. Kena tuang sendiri. Tuang. Jangan marah dah. Jangan marah celaka nyutah. Kalau sebut tu hati terasa alhamdulillah. Kita tengok sejam setengah kena tuang ayo sendiri. Jangan main sejam setengah bayar 100 atau 20 je lah. Ingat senang. Tuan-tuan ingat senang nak jumpa orang datang surau bukan senang. Tuan-tuan nak jumpa orang datang surau, betul? Sebab tu bila ada je kesempatan orang ramai, waktu tu bagi tazkirah. Waktu meninggal ni orang datang ramai, waktu tu bagi tazkirah. Bagilah yang muda-muda sikit. Assalamualaikum. Apa takir? Mari ni. Takir. Tahulah betul. Tuan-tuan, mak rempit dia takkan datang ke kubur kalau yang mati tu pengerusi surau. Yang mati pengerusi surau, apa kaitan dengan mak rempit dia datang tak? Peduli apa dia? Walaupun mak rempit yang mati tu sebelah rumah dia pengerusi surau, bukan pengerusi surau sini. Celaka tu. Ni pengerusi surau belah-belah Mexico. Mak rempit dia takkan datang kalau yang mati tu pengerusi surau lah. Dia takkan datang. Tapi kalau mak rempit taman tawar mewah ni yang mati, mak rempit Cemor datang, mak rempit Sungai Siput, mak rempit Kuala Kangsar, mak rempit tempat saya Sepang Pulau, mak rempit Batu Gajah, semua datang. Mak rempit Manjui, Giang-Giang Hafiz Sabri, semua datang. Sebab yang mati tu mak rempit. Dia memberi penghormatan pada mak rempit, kawan-kawan dia yang malam tadi mati syahid datang motor tu. Ya. Bila ramai-ramai mak rempit ni 300 orang datang angkat motor Willy tu. Tak apalah. 300 datang. Dengar ni, menghantar jenazah kawannya. Waktu 300 datang, waktu itulah ambil kesempatan. Janganlah ambil yang Tok Imam yang tua tadi, ambil yang muda-muda. Wahai mak rempit! Kena macam tu. Hari ni kamu melihat sahabat kamu dikebumikan. Kematian malam tadi. Putus 2 badannya.
Tidakkah kamu akan merasakan kamu kena macam tu. Daripada 330 merepit. Menangis dia orang talqin. Lepas itu dia tak merempit dah, dia merempit ke surau pula. Bukankah itu dakwah? Nak suruh dia datang surau dengan senang ke? Tu dakwah takkan talqin tak boleh. Tu pelik kita ni. Talqin tak apalah, sebut benda yang baik. Kalau talqin tu, kalau di surau di tanah kuburan kita buat karaoke ke, itu betul benda-benda. Sebab tu benda-benda macam ni boleh kita ceritakan. Benda orang suka masih lagi ni apa, cerita tentang bid'ah, betul. Tak semua benda yang Nabi buat kita tak boleh buat, dan tak semua benda yang Nabi buat, yang Nabi tak buat kita buat. Tak ada masalah. Yang penting satu, walaupun Nabi tak buat benda yang kita buat tu, benda tu bukan benda yang lara, bukan benda yang sia-sia, maka buatlah. Tak jadi masalah pun. Yang pentingnya benda tu yang Nabi tak buat, kita buat tu, benda tu bukan benda yang lara, benda yang baik. Alhamdulillah, buatlah. Soal pahala ke apa ganjaran itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat satu benda, setiap perkara baik yang kita buat tetap akan ada balasan baik daripada Allah Subhanahu. Kita bukan buat benda yang jahat. Takkan zikir sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Dalam tahlil itu ada zikir yang kita sebut la ilaha illallah. Takkan tak boleh sebut nama Allah. Lainlah kalau kita sebut nama orang lain. Sebut nama orang lain. Ustaz Ridwan, itu ya lebih bid'ah. Ustaz Ridwan, Pejuy, Pun Tiger. Itu betul lah. Itu betul bid'ah. Yang ini sebut la ilaha illallah, takkan bid'ah. Kan dalam tahlil itu ada 5 benda tak? Dalam tahlil itu ada 5 benda. Yang pertama, mulakan tahlil dengan ayat Quran. Mana ada orang mula tahlil dengan karaoke? Semua mula dengan ayat Quran. Mula Fatihah, lepas tu baca 4 ku atau 3 ku Quran ni, suatu Ikhlas, kemudian suatu Falaq, suatu Nas sampai Alif Lam Mim, baca suatu Kursi, sambung pula dengan Amanah Rasul sampai habis semua ayat Quran. Adalah nas dalil baca Quran, ada. Bacalah Quran dalam 3 keadaan, laju, sederhana ataupun perlahan. Dan Nabi sebut dalam hadis sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Mana ada nas dia, ada dalil dia. Habis tu kita baca ayat Quran tu dalam kafiat ataupun dalam tahlil tu, ada tak selawat? Ada. Kan tuan-tuan baca Allahumma salli abdalla salatin ala ashadil ma'luqatika habibillah Muhammad. Kan ada tu selawat kan? Ada dalil dia untuk selawat. Habis je kita bertahlil tu, habis je kita baca kafiat tahlil tu, kita mulakan dengan tahlil dah. Dengan zikir. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ala bizikrillah ta'manu bil qulub. Dengan zikir, dengan tahlil, hati kamu akan jadi tenang. Tu ada nas dia, ada dalil dia. Tu baru masalah ni. Kemudian habis tu doa. Habis kita tahlil, doa tak? Tok Imam doa. Ada tak nas dia, dalil apa dia? Ud'uni astajib lakum. Doalah, aku akan makbulkan doa kamu. Dan Nabi sebut dalam satu hadis pula, doa sirahul mukminin. Doa ni kekuatan, senjata bagi manusia. Ada tak dalil? Ada dalil, ada nas dia. Tu apa masalah? Habis doa, mantap ke darah lah. Dah habis doa, takkan tak ada makan, tak payah buat tahlil. Habis tahlil, habis doa, makan lah. Ada tak? Udkum bi to'am. Jamu orang makan, kata Nabi. Itu sebab antara benda yang paling Nabi suka dalam Ramadan apa? Jamu orang makan. Tu apa? Ada dalil tak? Ada dalil. Tu apa masalahnya? Benda tu ada dalil. Cuma dalam zaman Nabi dia tak buat 5 tu serentak. Sebab tuan-tuan nak buat 5 tu serentak memang susah. Sebab kita baca Quran pada waktu yang lain. Betul? Kita selawat pada waktu yang lain. Kita tahlil, zikir pada waktu yang lain. Kita doa pada waktu yang lain. Dan jamu orang makan pada waktu yang lain. Tapi ulama dia susun. Dijadikan satu ibadah 5 dalam satu ibadah yang namanya tahlil. Bila tuan-tuan buat tahlil, tuan-tuan dapat pahala 5 dalam satu. Dapat pahala baca Quran, dapat pahala selawat, dapat pahala tahlil, dapat pahala baca doa, dapat pahala jamu orang makan. Mana orang buat tahlil, dapat pahala 5 dalam satu. Tu apa masalah? Tu masalah. Tahlil, barulah ibu tu dia dengar sikit tenang. Saya kata, tapi ibu bukanlah diwajibkan. Jangan kata wajib pula. Bila mati je wajib. Dia bukan wajib. Kalau tuan-tuan nak buat, silakan. Tak buat pun tak apa. Paling baiknya tahlil ni yang kita buat ni bagi kalau keluarga kita meninggal, tahlil itu paling baiknya ahli keluarga tu sendiri yang buat tahlil. Jangan harap orang lain. Sebab doa hanya sampai pada waris yang ditinggalkan, bukan orang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan kematian kawan keluarga kita, biasanya kita buat tahlil dulu.
Kan lepas isyak kan jemput orang masjid, yang itu tak apa, dia buat tahlil. Tapi sebelum antara maghrib dengan isyak tu, kita buat tahlil keluarga dulu. Saya faham gitu lah, sebab arwah ayah saya ajar macam tu. Ya. Meninggalnya mana-mana keluarga, kita buat antara maghrib dengan isyak tu, kita buat tahlil dulu. Sekarang orang masjid datang, dia buat tahlil pula. Tak apalah, tu kita jamu makan. Selesai, semua tu kita hadiahkan pada si mati tu je. Dan doa yang sampai hanya daripada waris yang ditinggalkan. Orang lain tak sampai doa. Belum pasti sampai doa. Sebab kita yang pergi tahlil rumah orang pun bukan ikhlas mana pun. Tonton ikhlas ke pergi tahlil ni? Ya ke? Kita tengok makan dulu. Sementara nak masuk dalam tu buka dulu. Oh ya, ayam golik. Ayam golik tahlil memang ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 1000 orang peluk. Udah letak imam cukup tu. 1000 dah semangat. Tapi kalau buka-buka bihun, hitam bihun. Adalah bersuara ni fish cake, fish ball ni. Ada sawi sikit tengok bihun. Tahlil pun la ilaha illallah, la ilaha 33 je. Orang tanya apa tu imam? Bihun. Sebab tu tuan-tuan buat sendiri lah. Sebab tu yang kita buat sendiri tu. Sebab tu keikhlasan di situ. Tapi ini bukan semua cerita sini. Ini belah-belah Afrika. Sini alhamdulillah. Sebab tu benda-benda bid'ah tu kita buat. Benda tu susah lama dah. Kalau tuan-tuan nak bicarakan cerita bid'ah ni sampai kiamat, esok tetap ada perbezaan pandangan. Tetap ada perbezaan. Cuma diraikan. Udah, diraikan. Kita pergi tempat orang yang tak ada kunut, tak payah buat kunut. Nah, dia tak ada kunut, kita tak payah buat kunut. Kalau tuan-tuan nak buat kunut, tuan-tuan main seorang-seorang. Jangan jemaah pada dia. Kalau kita main seorang, kita pun dia tahu. Kita ni bukan orang sini. Tak apa. Tapi kalau kita jemaah, jangan pula dia tak kunut. Jangan warak lebih pada itu. Tapi bila dia datang tempat kita, dia pula kena buat kunut. Bila datang tempat kita, dia kena buat. Kalau kita buat kunut, kita angkat tangan. Sini kunut baru kita buat. Angkat tangan. Kita pula buat kunut. Apa masalah? Selesai lah. Selesai. Jangan. Benda tu dah selesai. 1200 tahun dah dalam zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Selesai dah. Kita pula yang naikkan kembali benda tu. Cerita-cerita tak ada tu. Kalau dah tak ada semua tu, apa yang ni? Apa yang kita nak buat? Dog ni asalnya, dog ni boleh makan tak dog? Boleh makan dog. Tapi Nabi tak makan dog. Tapi Nabi marah tak sahabat makan? Tak marah pun. Tu apa masalah? Sedangkan dihidang pada Rasulullah SAW. Antara sahabat yang suka makan dog ni Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid, dia duduk di tengah-tengah padang pasir. Dia ada panglima perang. Masih dia banyak di padang pasir. Di padang pasir, makanan yang paling mudah dog. Di padang pasir mana ada roti canai? Capati mana ada? Mi rebus mana ada? Tak ada. Yang ada dog. Dog ni paling mudah. Bila tanya pada tuan, boleh tak makan? Boleh. Nabi ajar cara nak sembelih dog ni. Lepas dah sebenarnya itu dihidangkan, dimasukkan hidangkan pada Rasulullah SAW. Nabi ni tuan tengok, sebab Nabi tengok orang yang berakhlak macam mana. Dia ambil, dia rasa, hanya sekadar rasa je. Hanya sekadar rasa untuk jaga hati sahabat. Tapi Nabi tak makan tak, hanya ambil rasa je. Rasa, kemudian Nabi kata makanlah kamu. Maknanya kalau Nabi tak buat, takkan Nabi benar. Kalau tak boleh, kenapa Nabi benarkan sahabat makan? Walaupun Nabi tak makan, tapi boleh makan tak? Boleh. Tu apa beza? Maknanya tak semua benda yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Betul, Nabi tak makan tak? Bukan selera dia. Nabi makan sebab bukan selera, bukan sebab tak boleh makan. Bukan selera Nabi. Apa itu Nabi tak makan? Kenapa sahabat boleh makan pula? Situ tak betul. Sebab tu saya kata tak semua benda yang Nabi buat, kalau kita tak buat, kalau Nabi tak buat, kita buat jadi bid'ah. Atau benda yang Nabi buat, kita tak buat jadi bid'ah. Tak. Kalau macam tu, kita semua bid'ah lah. Apa benda? Sebab Nabi kahwin lebih daripada seorang. Kita kahwin seorang, bid'ah lah kita. Faham ni? Udah, yang belakang senyap terus. Maknanya kalau kahwin seorang, bid'ah lah tak? Sebab Nabi mana ada kahwin seorang, faham ni? Faham tapi tak berani juga. Itulah balikkan bincang-bincang lah. Abang tak nak buat benda-benda bid'ah ni. Abang tak nak, rugi je rasa-rasa ni. Tambah soal ni, nampak? Macam lah tak ada jalan lain ke syurga di kampus. Yang itulah, mana yang ketiga ni antara halal tu kita ceritakan orang yang suka cerita tentang benda-benda bid'ah. Kita tepi. Tuan-tuan, benda bid'ah ni kita cerita. Kita nak cerita benda yang lebih besar pada tu. Apa benda lebih besar? Orang nak rampas dah negara kita dah. Orang buat Islam macam-macam dah. Nak rampas dah negara kita macam-macam dia buat. Kita masih cerita pada tu. Orang sekarang tengok LGBT Singapura udah boleh kahwin dah laki dengan laki. Thailand dah lama dah, sekarang dia ada sok LGBT Malaysia pula ni.
untuk minta. Dekat Malaysia satu hari nanti diluluskan undang-undang lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Kalau dekat Malaysia ni lulus undang-undang lelaki boleh kahwin dengan lelaki, ingat satu benda je. Apa dia? Wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbaril alam yaji'un. Tunggulah balasan daripada Allah. Bala musibah yang Allah Taala akan turunkan pada kita. Kita sibuk cerita tentang bina-bina. Orang dah ambil satu-satu tanah habis orang ambil dah. Kita apa ni? Sebab sibuk benda-benda yang ni, benda-benda yang furuk-furuk, benda yang cabang-cabang agama, ya. Benda yang kalau kamu nak buat, silakan, tak nak buat pun tak apa. Kami buat sebab kami dapat pegang satu ayat Quran dalam Quran. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu beramal dengan cara yang kamu dapat dan kami beramal dengan cara yang kami dapat. Masing-masing menghargai. Selesai. Ini dah. Dah lah kita buat, dia kata tak boleh pula. Kamu tak buat tak apa, tapi kami nak buat. Sebab benda tu tak haram pun. Lain kalau buat benda yang haram. Yang itu mana 3 golongan tu boleh dicerita ni. Antara sakit hati apabila seronok dengan dosa dan maksiat. Kemudian sakit hati melihat kebaikan orang lain. Yang ke-7 tidak percaya kepada hari pembalasan dan hari akhirat. Kemudian yang ke-8 tidak percaya adanya nikmat dan azab kubur serta syurga dan neraka. Ni orang yang hati dia mati, dia tak percaya pada pembalasan di yaumul masya-Allah subhanahu wa taala. Tak percaya pun adanya syurga, adanya neraka, adanya seksan kubur. Betul. Tak ada lagi kita dengar orang yang balik pada kubur cerita seksa kubur. Siang tadi, besok dia balik, datang surau menung. Kita terkejut. Balik dah. Balik kejap. Boleh keluar. Malaikat bagi balik kejap. Nak cerita pada mengkoma semua ni azab kubur. Kalau dia ada, kita pun balik. Ada orang ni. Betul. Orang mati hidup balik memang betul. Itu memang kita percaya. Orang mati hidup balik. Percaya ni? Orang mati hidup balik, yang tak percayalah. Orang mati-mati yang hidup balik lah. Takkan duduk di kubur tu sampai malam buta. Yang mati-mati, orang mati hidup balik. Balik lah. Tuan-tuan lepas hantar jenazah, takkan nak duduk di kubur. Ya hidup balik lah. Faham ni? Orang mati hidup balik. Faham tak? Gelak-gelak je lah. Faham tak? Faham. Sebab tu. Tapi tak ada orang lagi yang dikebumikan 2 hari, seminggu lepas tu dia balik. Dia cerita, mai sini semua. Dia pula bagi tazkirah malam tu. Azab alam barzakh di sini. Habis cerita dia masuk oleh kubur dah, tak ada. Sebab tu ada orang tak percaya, dia kata mati-matilah habis lah. Mati habis. Tak ada cerita apa. Yang ini orang yang kita sebut dia tak beriman dengan Allah. Kita percaya sebab hidup kita ni diciptakan oleh Allah dan akan kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu. Itu di antara tanda-tanda orang yang hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang mati. Kemudian lapisan hati. Lapisan hati mempunyai 2 penasihat. Yang ni kita sebut hati mempunyai 2 penasihat. Kalau dalam kitab ni dia kabur jadi-jadilah tu sambung bulan depan. Sebab 9:10 dah, sebab kabur tadi kuliah sejam je dah. Kalau lama pun sama juga dah. Berhenti di situ. Wallahu a'lam. Berhenti di situ ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Kalau soalan, kalau ada makanan, tak ada, saya balik lah. Ada, alhamdulillah. Tak ada, saya balik. Wallahu a'lam. Berhenti di situ. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah terbuang jauh daripada kehidupan kita. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, terima taubat kita, dan diampuni segala dosa-dosa lalu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dihimpunkan di syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya milik Allah. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.